Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita memanjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi memberikan kita kesihatan badan dan juga kekuatan jasmani serta juga keimanan yang makin bertambah, sehinggalah alhamdulillah kita sekarang ini berada di ambang-ambang ataupun di permulaan permulaan 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam yang sangat istimewa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menggalakkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, terutamanya malam-malam ganjil pada 10 malam yang terakhir. Walaupun Lailatul Qadar itu tidak semestinya berlaku pada malam yang ganjil pada 10 malam terakhir, dia boleh berlaku pada mana-mana malam pada 10 malam terakhir ataupun pada mana-mana malam dalam sepanjang bulan Ramadan ini, mungkin pada malam pertama, malam kedua, malam ke-17, malam ke-15. Tetapi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir, kerana kemungkinan besar, kemungkinan saja, tapi besar kemungkinan akan berlaku Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut. Jadi kita sekarang ni berada di ambang 10 malam terakhir tersebut. Ini merupakan sepertiga akhir Ramadan. Tinggal sisa sepertiga lagi Ramadan. 2/3 telah meninggalkan kita. Tinggal sepertiga lagi yang baki. Apa yang kita isikan dalam bulan Ramadan ini? Ini muslimin dan muslimat yang perlu kita perhatikan. Dan kita dalam keadaan circuit breaker ini, pemutus litar, yang mana kita digalakkan untuk duduk di rumah agar kita dapat mengurangkan jangkitan daripada kuman atau virus COVID-19 tersebut. Jadi kita kebanyakan masa kita habiskan di rumah. Persoalannya yang perlu kita tanyakan pada diri kita ini, selama hampir 20 hari kita berada di rumah, kebanyakan masa kita berada di rumah sepanjang bulan Ramadan ini, apakah yang telah kita isikan untuk akhirat kita? Untuk dunia kita tak payah cerita apa-apa. Ya, orang masih terus bekerja, orang masih betul mencari nafkah, orang masih lagi dengan dunia ini, macam-macam urusan dunia tak selesai. Tapi persoalannya, apakah yang kita isikan, yang telah kita isikan, yang telah kita persiapkan selama 20 hari yang pertama Ramadan ini, yang telah berlalu? Apa yang telah kita siapkan untuk akhirat kita? Ini persoalannya. Sedangkan bulan Ramadan ini satu bulan yang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemurah, memberikan ganjaran pahala berlipat ganda. Yang ibadat sunat diberikan pahala yang wajib diberikan ganjaran 70 kali ganda pahala tersebut. Ditutup semua pintu neraka, dibuka semua pintu syurga. Allah menyeru pada permulaan bulan Ramadan ini, ya qabilal khair, iqbil. Wahai yang ingin, ya baghiyal khair, iqbil. Barang siapa yang nak kebaikan, orang yang nak kebaikan, datang, buatlah kebaikan. Siapa yang nak kejahatan, berhentilah daripada kejahatan tersebut. Kerana setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hamba-hambanya yang begitu banyak daripada api neraka. Jadi banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bulan Ramadan ini, siang dan juga malam. Peluang dah terbuka kepada kita. Persoalannya ialah, adakah kita dah ambil peluang tersebut ataupun tidak? Persoalannya ialah, adakah kita dah merebut hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Atau adakah kita di kalangan mereka yang lalai, mereka yang hanya berpuasa kerana dah menjadi tradisi puasa, atau mereka yang berpuasa kerana kenangkan hari raya, yang tahun ni tidak semeriah hari raya seperti tahun-tahun yang lepas? Atau mereka yang berpuasa hanya kerana ramai orang berpuasa? Ataukah kita ni berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari ganjarannya? Ini persoalan, ni muhasabah yang perlu kita tanya diri kita.
take stock of our life. 20 hari Ramadan telah berlalu. Apa yang telah kita isikan? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan orang yang mati. Orang yang dah masuk dalam kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawasanya jika orang itu orang yang jahat, sudah pasti dia akan menyesal. Menyesal dia kerana dia tidak mengambil peluang ketika dia hidup untuk lakukan kebaikan. Dan bagi orang yang baik pula, yang soleh, masuk dalam kubur, juga dia menyesal. Kenapa? Dia dah lakukan perbuatan yang baik. Kenapa dia menyesal? Dia menyesal kerana Rasulullah SAW bersabda, dia menyesal kerana dia tidak menggunakan masanya yang begitu banyak Allah berikan di dunia ini untuk tingkatkan amalannya, untuk maksimiskan amalannya. Itu dia menyesal. Jadi, bulan Ramadan ini 20 hari dah pergi. Kita masih lagi belum ketinggalan sekiranya kita ini leka dan cuai sepanjang 20 hari yang pertama tersebut. Tinggal baki 10 hari sisa, 1/3 of Ramadan left. Dan sepertiga inilah Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk menggiatkan ibadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk pada 10 malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah bersungguh-sungguh untuk beribadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sepanjang 10 malam tersebut. Rasulullah tak pulang ke rumah, walaupun rumah sebelah rumahnya. Itu Rasulullah SAW. Yang kita nak ikut cara Nabi memang tak bolehlah siapa Rasulullah SAW. Amalannya tak ada siapa yang boleh challenge. Tapi satu contoh untuk kita. Rasulullah SAW seseorang yang maksum, yang diampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Tapi begitu hebat ibadatnya. Rasulullah SAW yang telah dijanjikan tempat yang paling tinggi di dalam syurga Jannatul Firdaus. Tetap Rasulullah lebih giat ibadat daripada kita. Kita belum tahu lagi keadaan kita di mana. Syurga atau neraka. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita daripada neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau kita masuk syurga pun, tingkatan kita di mana? Kita belum tahu lagi. Jadi amalan kita pula bagaimana? Amalan kita ini tak ke mana pun. Jadi kalau Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW giat beribadat, Rasulullah SAW gandakan usaha untuk ibadatnya, maka menjadi contoh kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk giatkan ibadat pada 10 malam terakhir ini. Ya, kita dah rasa penat 20 hari dah berpuasa. Ya, mungkin kita rasa dah bosan dan juga dah penat untuk nak berterawih pada malam hari. Itu lumrah. Bila lakukan kerap dah rasa macam dah tak ada semacam semangat seperti malam-malam pertama Ramadan. Sebab dah 10 malam terakhir orang dah mula sibuk dengan hari raya. Jadi pandangnya hari raya. Tapi dia lupa pandang hadiah-hadiah istimewa yang Allah berikan pada malam yang terakhir tersebut. Nafsu seseorang itu akan tariknya kepada hiburan di dunia dan juga urusan dunia, sehingga dia lupa tentang urusannya yang lebih penting, iaitu akhiratnya. Jadi kita kena nasihatkan diri kita, kita kena ingatkan diri kita. Walaupun semangat tu dah semakin luntur, tapi Allah SWT berikan semangat. 10 malam terakhir ini, bermacam-macam hadiah yang Allah SWT berikan. Rebut. Janganlah kamu rasa bermalas-malasan. Lawan rasa malas tu. Itulah jihad kita. Itulah kesabaran. Apakah itu kesabaran? Kesabaran salah satunya ialah kesabaran dalam melakukan ibadat. Penat, sabar. Bosan, sabar. Tinggal 10 hari saja. Lepas tu Ramadan akan pergi. Dan kita tak tahu sama ada kita berjumpa Ramadan akan datang ataupun tidak. Jadi kita perlu sangat rebut 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan ini dicontohkan atau yang ditunjukkan oleh para salafus soleh. Mereka mencontohi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang rajin baca Al-Quran. Sepanjang Ramadan setiap hari dia khatam 1 kali. Setiap hari khatam 1 kali. Bayangkan macam mana tu? Mula pada subuh baca, khatamnya sebelum sahur pada keesokan harinya. Sebelum subuh baca, atau selepas subuh hari ini baca, sebelum sahur
esok pagi dah khatam dia. Subhanallah, setiap hari. Untuk 20 hari pertama Ramadan sahaja. Habis lagi 10 malam terakhir apa dia buat? 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan, Imam Syafi'i gandakan lagi ibadatnya. Subhanallah. Dan Imam Syafi'i mengikut riwayat mengkhatamkan Al-Quran setiap hari pada 10 malam terakhir. Imam Syafi'i khatamkan sebanyak 2 kali. 2 kali satu hari. Subhanallah. Lepas subuh baca, sebelum maghrib khatam. Lepas maghrib baca, sebelum subuh khatam. Continue lagi besok. Adakah tak rasa penat? Sudah pasti penat. Imam Syafi'i juga manusia seperti kita. Adakah rasa bosan? Mungkin rasa bosan sedikit. Imam Syafi'i juga manusia seperti kita. Adakah tidak ada urusan yang lain? Sudah pasti ada urusan lain. Imam Syafi'i juga manusia seperti kita. Tapi Imam Syafi'i cuba ketepikan masanya untuk ibadat. Dan Imam Syafi'i sebagai Imam Syafi'i sudah pastilah dia itu seorang ulama yang besar dan juga seorang yang mahir baca Quran, pasal dia boleh baca dengan laju, dengan pantas, tanpa langgar tajwid. Kita tidaklah dituntut untuk ikut cara Imam Syafi'i. Level kita di mana? Level Imam Syafi'i di mana? Jangan samakan kita dengan para a'immah dahulu, para salafus salih. Tapi kita cuba tiru seberapa yang boleh. Tiru apa? Prinsipnya. Bukan ibadatnya. Kerana ibadat mereka kita tak boleh nak kejar. Tapi prinsipnya. Apakah prinsip para salafus salih dalam beribadat ini? Prinsipnya ialah ikut cara Nabi, iaitu pada 10 hari terakhir gandakan usaha. Ia penat, lawan. Ia bosan, sabar. Tak larat, sabar. Ini prinsip yang perlu diikuti. Jadi 10 malam dan 10 hari terakhir ini saya anjurkan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agar kita ini naikkan balik semangat kita, naikkan semangat juangan kita. Tinggal 10 hari je, tak lama saja diminta pada kita perjuangkan. Kebaikannya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlukan apa-apa daripada kita, tapi kebaikannya balik kepada diri kita. Gunakan peluang ini. Take this golden opportunity. Ini peluang yang datang hanya setahun sekali saja. Kita gandakan ibadat kita. Mudah-mudahan dengan kita gandakan ibadat kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kita untuk menjadi kalangan hamba-hambanya yang beribadat pada Lailatul Qadar dan mendapat pahala seolah-olah beribadat selama 83 tahun walaupun kita tak hidup begitu lama. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga dengan kata-kata semangat ini, nasihat ini, saya dan juga para muslimin dan muslimat sama-sama dapat gandakan ibadat kita pada hari-hari terakhir Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.